Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 24 Ogos 2022 bersama dengan saya Nusyah Mama Amin. Hampir 300 penyokong Najib Razak berkumpul di hadapan Istana Negara bagi memohon Yang di-Pertuan Agong memberikan pengampunan kepada bekas Perdana Menteri itu. Ia susulan Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan bersalah terhadap Najib dalam kes rasuah RM42 juta melibatkan dana SRC International. Majlis penyerahan memorandum itu dianjurkan oleh kumpulan yang menamakan diri mereka sebagai Pertubuhan Jalinan Perpaduan Negara Malaysia. Cuma pengampunan diraja terhadap Datuk Seri Najib perlu dilakukan oleh Kerajaan Malaysia, iaitu Perdana Menteri Malaysia harus memberikan satu surat pengampun kepada baginda untuk pengampunan Datuk Seri Najib. Pergerakan itu harus dilakukan daripada Perdana Menteri Malaysia. Jangan letakkan batu di atas kepala baginda Yang di-Pertuan Agong. Kemungkinan besar pada Merdeka mungkin kami mohon baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mengampuni segala kesalahan Datuk Seri Najib. Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun dan perlu membayar denda RM210 juta bermula semalam setelah dihantar ke penjara Kajang. Sementara itu, Gabungan Reformasi Sistem Pilihan Raya Bersih memulakan petisyen atas talian yang memohon supaya Yang di-Pertuan Agong tidak mengampunkan Najib. Menurut petisyen Bersih, ahli Parlimen Pekan itu telah membawa aib kepada negara dan rakyat tidak boleh bertoleransi dengan rasuah walau siapa pun pelakunya. Terdahulu, seorang peguam menyatakan Najib mempunyai pilihan untuk memfailkan petisyen bagi mendapatkan pengampunan diraja. Peguam New Sin Yew berkata, bekas Perdana Menteri itu mesti memfailkan petisyen dalam tempoh 14 hari atau kehilangan statusnya sebagai ahli parlimen. Menurut Sin Yew, pengampunan bukan lagi proses kehakiman, sebaliknya merupakan proses eksekutif di mana ia boleh memilih untuk meremit, menggantung atau meringankan hukuman. Kuasa ini katanya hanya boleh dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong setelah berunding atau disyorkan lembaga pengampunan. Lembaga pengampunan katanya terdiri daripada Peguam Negara, Menteri Wilayah Persekutuan dan 3 ahli lain yang dilantik Agong yang mengetuai lembaga itu. Sementara itu, Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun berkata, dia masih menunggu perintah rasmi yang diwartakan berhubung status kerusi Parlimen Pekan yang disandang Najib. Katanya jika ada petisyen difailkan untuk pengampunan dalam tempoh 14 hari, maka Najib layak menyandang kerusinya sehingga petisyen diputuskan. Bekas Perdana Menteri itu dipilih menjadi ahli Parlimen Pekan sejak 1976 berikutan kematian bapanya, Allahyarham Tun Abdul Razak Husin. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. UMNO dijangka mengadakan pertemuan khas sekali lagi bagi membolehkan anggota parti mendengar sendiri penjelasan daripada pemimpin tertinggi parti mengenai isu-isu semasa. Menurut Setiausaha Agung UMNO Ahmad Mazlan, pertemuan tersebut akan berlangsung di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia pada 27 Ogos ini. Berdasarkan ciapannya di Twitter, ahli Parlimen Pontian itu berkata, pertemuan itu akan bermula pada jam 2 petang dan ahli diarahkan memakai baju merah UMNO. UMNO mengadakan pertemuan khas pada 22 Ogos lalu, sehari sebelum keputusan rayuan Najib Razak terhadap sabitan jenayah ke atasnya diputuskan Mahkamah Persekutuan. Di sebalik arahan ibu pejabat parti, sebahagian daripada ketua bahagian didapati tidak hadir, termasuk Naib Presiden Ismail Sabri Yaakob dan Ketua UMNO bahagian Ketereh Anwar Musa. Pemimpin yang hadir pula kebanyakannya mengunci mulut masing-masing. Ekoran pertemuan berkenaan berlangsung secara tertutup. Difahamkan kali ini pemimpin pertengahan UMNO akan diberi taklimat mengenai keputusan kes SRC International yang menyaksikan Najib dihantar ke penjara Kajang. Dalam pada itu, seorang ahli MKT UMNO hari ini mencadangkan agar parti itu menarik balik poster boy mereka untuk PRU15. Puan Zakashi berkata UMNO dan BN tidak boleh mempunyai poster boy yang disifatkannya sebagai terlebih perasan dan lembik. Puan yang juga Speaker Dun Johor itu berkata, poster boy untuk PRU sudah tidak lagi relevan dan ia juga boleh menjadi bola tanggung dan senjata makan tuan untuk gabungan itu.
Dia sebaliknya mencadangkan BN menggunakan logonya sendiri yang sudah sebati dengan rakyat. Walaupun Puak tidak menamakan sesiapa, dia dipercayai menyasarkan kritikan itu terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang juga naib Presiden UMNO. April lalu Ismail dinamakan sebagai calon Perdana Menteri BN sekaligus menjadikannya sebagai posterboy gabungan itu pada PRU ke-15. Bagaimanapun ketika ini hubungan pemimpin atasan UMNO dengan Ismail dilihat tidak begitu baik, khususnya dalam isu pembubaran parlimen. Malaysia kini telah menghubungi Puan untuk mendapatkan penjelasannya sama ada kritikan itu turut dilemparkan kerana keengganan Ismail campur tangan dalam kes Najib Razak. Baik, berita seterusnya. DAP membuat laporan polis terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang berhubung kenyataannya yang mengaitkan jenayah rasuah dengan orang bukan Islam. Laporan itu dibuat oleh penolong setiausaha DAP Wilayah Persekutuan Lee Bing Hong di IPD Danwani tengah hari tadi. Bercakap kepada Malaysia kini, Lee mengecam kenyataan Abdul Hadi yang menurutnya boleh menimbulkan perbalahan di antara kaum. Pada 20 Ogos lalu, ahli Parlimen Marang itu mendakwa kebanyakan pelaku rasuah di negara ini membabitkan golongan bukan Islam dan bukan Bumi Putra. Hadi turut mengaitkan kenyataan itu dengan kerosakan politik serta ekonomi yang berlaku dalam negara. Kenyataan Presiden PAS itu kemudian mengundang kritikan daripada ahli Parlimen Pembangkang, termasuk ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil dan ahli Parlimen Setiawangsa Nik Nazmini Ahmad. Pertubuhan Pemantau Antarabangsa Transparency International Malaysia pula menyifatkan kenyataan Hadi mengenai rasuah itu sebagai tidak berasas serta bersifat provokatif. Isu selebriti merokok di atas pentas bukan sahaja mengundang reaksi ramai, malah turut mendapat perhatian Kementerian Kesihatan Malaysia. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, KKM memandang serius aksi selebriti terbabit yang jelas menunjukkan teladan buruk kepada masyarakat. Kenyataan Nur Hisham itu merujuk kepada seorang penyanyi lelaki yang dipercayai muncul di pentas Minggu Fashion Kuala Lumpur 2022 baru-baru ini. Melalui rakaman video yang tular itu, penyanyi terbabit kelihatan memperagakan pakaian dari jenama terkenal sambil tangannya memegang rokok. Bagaimanapun penyanyi terbabit tidak membakar rokok yang diselitkan di antara jarinya, tetapi dilihat mengajukan pertanyaan sambil melakukan isyarat meminta pemetik api kepada penonton yang hadir. Dalam pada itu, Nur Hisham juga menyeru orang ramai untuk membantu usaha KKM bagi memastikan budaya merokok dapat dihindari dalam kalangan masyarakat. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syahal Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.